Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersua pada malam ini dalam siri majlis-majlis penerangan berkaitan dengan pilihan raya kecil Kemaman. Saya ni orang Pahang, tetapi menjadi ahli parlimen di Sempadang, Kemamang, yakni di Indera Mahkota. Itu sebutan orang Pahang, Indera Mahkota. Dia orang Pahang, dia serupa orang Terengganu juga, Tuan Pengerusi. Dia ada sebutan dia. Misalnya Jerantut, dia tak sebut Jerantut, Wabi. Dia sebut Jerantet. Di Temerloh ada satu tempat nama dia, kalau di Asia sebutannya Mentakap, tapi dia sebut Mentekak. Jadi itu cara orang Pahang lah. Orang Pahang Gunung Tahan tu dok tahang. Alhamdulillah. Kita ini berada dalam pilihan raya kecil yang tak tahu mengapa jadi pilihan raya. Dah molek dah dalam pilihan raya umum yang ke-15. Perikatan Nasional dan calon daripada Parti PAS, Ustaz Alias dah menang bergaya dalam pilihan raya umum ke-15. Tetapi di Terengganu ni ada 3 kes petition UMNO dan Barisan Nasional. Bila dia kalah di 3 kawasan parlimen ini, dia buat petition. Petition itu bermakna dia membuat aduan. Istilah undang-undangnya petition ke Mahkamah Pilihan Raya. Maknanya pada UMNO dan Barisan Nasional ada 3 kawasan yang dia kalah. Dia rasa agaknya dia boleh menang kot. Biasanya orang buat petition ini, pertama sebab tak puas hati kalah, kedua sebab dia rasa boleh menang kalau diadakan pilihan raya semula. Kalau tidak, buat apa buat aduan? Mengapa nak buat petition? Satu, Parlimen Marang, tempat yang dimenangi oleh Yang Berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kedua, dia buat di Parlimen Kuala Terengganu, tempat yang dimenangi oleh Yang Berhormat Datuk Amzad. Dan yang ketiga di Parlimen Marang, tempat yang telah dimenangi oleh Ustaz Alias. Apa yang berlaku apabila UMNO dan Barisan Nasional buat petition ke mahkamah? Saya nak cerita yang dah selesai, yakni yang di Marang. Terengganu dah selesai kak, tapi sebab cerita dia sama dengan Kemaman, itu episod kedua. Episod yang pertama, sebab episod yang pertama ini memberi penunjuk kepada episod kedua. Episod yang pertama ialah Marang. Tuan Guru Haji Hadi menang besar di Marang. Berapa? Banyak. Puluh ribu. Puluh ribu. Berpuluh-puluh ribu. 40 lebih tak? Siapa boleh tolong Google? Sebab di Kuala Terengganu, di Terengganu ni Perikatan Nasional menang besar sangat sampai tak ingat berapa undi. Yang ingat ialah kita menang 32-0. Betul? Dewan Undangan Negeri menang 32-0 ni tak ada dalam sejarah Malaysia. Dalam sejarah dunia tak ada.
Liverpool, pasukan bola sepak paling hebat, mengalahkan Manchester United pun tak pernah 5-0. Berapa menang? 41,000. Maknanya, orang yang buat petition tak puas hati dengan Tuan Guru Haji Hadi ni, berasa kalau dia buat petition, tanding semula boleh menang kot. 41,000. 41,729. Bukan 4,700. Bukan 470. 41,000. Okey, tak apa. UMNO dan Barisan Nasional buat petition, bawa ke Mahkamah Tinggi. Apa dia hujah daripada UMNO dan Barisan Nasional? Hujah dia mudah je, ada 2 perkara. Walaupun dia cakap panjang, tapi dia ada 2 perkara je. Pertama, dia kata ada unsur rasuah. Apa dia rasuah? Oh, ini kerajaan negeri Terengganu memberi air siswa dan memberi air belia kepada sejumlah pengundi-pengundi muda. Dan kerana itulah agaknya kalah calon UMNO dan Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana jadi rasuah? Oh, kerana ada 2 esko dan seorang timbalan esko. Ketika PRU 15 yang menyampaikan air siswa dan air belia itu, justru kerana itu mereka adalah ejen kepada calon. Sebab itulah sabit cerita rasuah. Boleh faham kan? Mesti geliga. Kalau tak faham bukan geliga namanya. Ya, okey. Inilah 2 hujah. Di Kuala Terengganu hujah yang sama. Ya. Di Kemahaman pun hujah yang sama. Apa dia hujah balas oleh tim peguam kepada kita di mahkamah? Diketuai oleh Setiausaha Agung PAS yang juga Ketua WIP Perikatan Nasional di Dewan Rakyat, yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Ahli Parlimen Kota Baru. Hujah kita berkaitan dengan air siswa dan air belia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah program bantuan keuangan oleh sebuah kerajaan yang masih wujud dan sah pada masa itu. Yang dah tak wujud ialah kerajaan persekutuan semasa pilihan raya umum ke-15. Jadi kalau kerajaan persekutuan bagi air siswa atau air belia, itu kita katalah tak sah. Kerana itu kerajaan caretaker, dia tak boleh nak buat benda lagu tu. Tapi ini kerajaan negeri Terengganu yang sah, yang wujud. Apa masalahnya? Kedua, ini bukan keputusan tiba-tiba. Esok nak buat PRU ke-15, hari ini Dr. Sam, Menteri Besar dan Esko buat keputusan. Nak bagi air siswa dengan air belia. Tak ada. Keputusan untuk bagi air siswa dan air belia ini telah dibuat berbulan-bulan sebelum PRU. Tak tahu pun bila PRU lagi. Dan bukan diluluskan oleh Menteri Besar sahaja. Ia diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu. Pertama, kerajaannya sah dan masih wujud. Kedua, ini telah diputuskan berbulan-bulan ketika tak tahu bila. Bila PRU? Tak tahu. Ketiga,
diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Apa masalah? Keempat, ia terbuka kepada semua anak muda yang layak. Tak kiralah kau nak sokong UMNO ke, kau nak sokong BN ke, nak sokong PH ke, kau nak sokong PN, nak sokong PAS. Tak ada syarat. Wallahi. Ambo terima lah Ustaz. Ya, lepas ni ambo undi PAH. Tak ada. Permohonan terbuka secara dalam talian. Siapa pun boleh. Ada ke tak ada PRU, tetap jalan. Oh, mengapa buat masa PRU? Dah keputusan dibuat kena diberi sebelum 30 November. PRU 19 November. Nak buat ke mana? Dah memang nak lahir masa tu. Dah nak lahir dah masa tu. Boleh tak doktor abang? Ni dah sampai bulan ni. Nak lahir dah ni. Tahan dulu. Lepas PRU dah, lepas PRU. Tak boleh. Diputuskan kena selesai. Tarikh akhirnya bila? 30 November tahun 2022. PRU bila? 19 19 nak buat macam mana? Bila yang sebut tarikh ni? Lah, berbulan-bulan sebelum. Tak tahu lagi PRU tu bila. Kebetulan. Nak buat macam mana? Okey. Jadi, adakah ini unsur rasuah? Apa kata hakim dalam kes di Mahkamah Tinggi, dalam kes Marang? Hakim tu kata apa? Ada 6,000 lebih yang menerima dalam beberapa acara yang dihadiri oleh esko-esko Kerajaan Negeri Terengganu. Berapa ribu? 6,000 lebih. Katalah 7,000. Hakim kata, takkanlah hak 7,000 terima tu boleh mengubah keputusan hak menang 41,700. Bukan saya kata, hakim kata. Ayat dia lebih kurang begitulah maknanya. Ya. Sebab tu awal-awal tadi saya kata, agaknya UMNO dengan BN dia buat petition di Marang tu. Kok kalau dia menang petition, buat PRK semula, buat PRK macam ini, dia boleh kalahkan Haji Hadi. Dia boleh menang 50,000 mengalahkan Haji Hadi di Marang. Cuba try tengok. Bukan cakap besar lah. Tapi ukur baju di badang sendirilah. Kan? Ya. Jadi kerana itu, hujah yang pertama, yakni kononnya I belia dan I siswa itu rasuah. Tidak. Hujah yang kedua, 2 esko dan 1 timbalan esko yang menyampaikan I siswa dan I belia di Marang ketika PRU ke-15 itu adalah ejen kepada calon. Ejen kepada Tuan Guru Haji Hadi. Jadi kerana itu sabitlah rasuah. Ya? Ya. Kita berhujah mengatakan mereka itu bukan ejen. Mereka adalah exco kerajaan negeri dan timbalan exco kerajaan negeri. Hakikat yang mereka itu adalah pimpinan PAS di Marang ataupun di Terengganu. Pokoknya dia masih exco dan timbalan exco kerajaan negeri. Dia memberi I siswa dan I belia itu atas jawatannya kerana dia esko dan timbalan esko kerajaan negeri. Bukan sebab dia pimpinan PAS. UMNO dengan Barisan Nasional berhujah mengatakan, ejen pilihan raya itu ialah termasuk pimpinan daripada PAS. Dia duk sebut pula kalau di Marang ni, esko tu,
Esko tu AJK bahagian, AJK cabang. Bahagian, AJK bahagian. AJK kawasan. Saya parti bersatu. Bersatu lain sikit. Ini adalah pimpinan kanan daripada parti PAS kawasan Marang. Jadi mereka ni ejen. Saudara, dalam keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan, saya ada di Mahkamah Persekutuan seminggu yang lalu, lebih kurang, sebab kita menang petisyen itu di Mahkamah Tinggi, tapi UMNO dengan Barisan Nasional tak puas hati, kes Marang ni bawa pergi Mahkamah Persekutuan. 3 orang hakim yang bersidang, dan keputusan hakim disampaikan dalam masa tak sampai 3 minit. Lawyer daripada UMNO berhujah 1.5 jam, lawyer daripada kita pun berhujah hampir-hampir 1.5 jam. Hakim bagi keputusan dalam masa tak sampai 3 minit. Ya. Apa hakim kata? Lebih kurang, lebih kurang. Dia kata, yang paling utama dalam kes ini ialah penentuan ejen. Kita bila dengar hakim cakap tu rasa sedap hati dah ni. Hakim kata, ejen tidak bolehlah dihadkan sangat. Seperti Seksyen 12 dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya. Kalau ikut Seksyen 12, Akta Kesalahan Pilihan Raya itu, ya, ejen itu ialah siapa? Pencadang, penyokong dan wakil calon. Jadi Hakim Mahkamah Persekutuan kata tak bolehlah dihadkan ke situ saja. Tapi tak bolehlah didefinisikan ejen itu terlalu luas. Seperti yang didefinisi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Terlalu luas. Pengurusi majlis ni pun boleh jadi ejen. Sebab jadi pengurusi. Dalam hujah kita, kita kata ejen ini mesti ada unsur-unsur dia. Mesti ada elemen-elemen yang menjadikan dia ejen. Apa dia elemen dia? Pertama, ada lantikan. Mesti ada lantikan. Macam kalau malam ini saya nak dikatakan ejen, ya, saya bukan ejen. Saya cuma penceramah. Ejen bermakna Dr. Sam kena bagi saya surat melantik saya sebagai ejen. Walaupun saya dari Pahang. Walaupun saya bukan ahli PAS. Boleh. Tapi kena ada perlantikan. Pertama. Kedua, atau kena digaji, di-employ. Maknanya petugas. Jadi walaupun pengurusi adalah pengurusi, tapi pengurusi tak makan gaji dengan PAS. Tak makan gaji dengan calon Dr. Sam. Dia cuma pengurusi, dia bukan ejen. Ketiga, mestilah ejen itu bertindak dengan pengetahuan calon. Haji Hadi tak tahu pun program tu ada. Tuan Guru round 1 Malaysia pergi kempen ketika PRU. Dan keempat, ejen kena ada kawalan kepada, calon kena boleh kawal. Ada elemen mengawal kepada siapa? Kepada ejen. Dah tu, Haji Hadi tak tahu. Haji Hadi tak lantik. Mana pula Haji Hadi nak kawal? Lagipun memang tak boleh lah. Kerana 2 orang esko dan 1 timbalan esko itu adalah ejen kerajaan negeri. Dia bukan ejen kepada Tuan Guru Haji Hadi. Jadi Hakim Mahkamah Persekutuan kata dalam kes ini, mereka itu bukan ejen. Jadi kalau hujah tentang ejen itu gugur, maka gugurlah hujah-hujah yang lain. Sebab itulah
UMNO dan Barisan Nasional mula-mula kalah petisyen di Mahkamah Tinggi, kemudian kalah petisyen di Mahkamah Persekutuan. Makanya lah Yang Berhormat Tuan Guru Haji Hadi kekal sebagai ahli Parlimen Marang. Alhamdulillah. Takbir. Habis itu, Kuala Terengganu, kita bagi hujah yang sama. UMNO dan BN bagi hujah yang sama. Tak tahu apa pasal kita kalah. Kita boleh juga buat rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Tapi kita memikirkan tak usah buang masa lah, tanding je lah terus. Apa jadi? Kita menang PRU 40,000, kita menang PRK 47,000. Nampak tak? Nampak tuan-tuan? Okey, jadi kemaman ni macam mana? Kemaman ni supaya Kuala Terengganu lah. Kita kalah dalam Mahkamah Tinggi, tak payah buang masa. Nak pergi merayu ke Mahkamah Persekutuan, habis masa, habis duit, lama tak ada wakil rakyat nanti. Jadi lawanlah, dulu menang 27,000, lepas ni boleh menang besar lagi tak? Boleh tidak? Buat macam Kuala Terengganu, boleh ke tidak? Itu je mesej yang nak sampai sebenarnya ceramah malam ni. Mudah je. Syarah je panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup yakin kita ni pertandingan antara seorang menteri besar. Jangan kata Dr. Sam bukan menteri besar dah, dia masih menteri besar. Antara menteri besar yang terbaik lah. Ya. Dia menjadi menteri besar di Terengganu, satu penggal. Masa itu kita mewarisi sebuah kerajaan umpama sebuah rumah yang rosak binasa. Atap bocor, lantai pecah, dinding tak tahu benda. Ya. Jadi dalam masa setahun ni, sebagai menteri besar, Dr. Sam tak sempat nak buat rumah baru lah. Dia repair dulu rumah yang sedia ada. Tapi dia repair rumah tu cukup baik. Dan rakyat puas hati. Sebab tu boleh menang 32-0. Betul tuan-tuan? Ahlan wa sahlan. Dan dia sedang mula melangkah untuk meningkatkan lagi pembangunan di negeri Terengganu. Tetapi kita letak Dr. Sam, Datuk Seri Dr. Samsuri sebagai calon untuk Parlimen Kemaman. Kerana kita juga ada cita-cita besar di Putrajaya. Setuju tuan-tuan? Dan kita mahu satu barisan yang lebih hebat dan lebih kuat di Persekutuan. Dan juga kerana di Terengganu, saya tak boleh nak sebut lebih pada ini. saya tak boleh nak sebut lebih pada ini. Pokoknya tuan-tuan, di Terengganu ni ramai sungguh pimpinan yang hebat-hebat. Jadi jangan risaulah tentang kedudukan Dr. Sam. Ada pula pihak UMNO Barisan Nasional kata, kita ni di Kemaman ni, kita kena ada ahli parlimen yang full time. Jadi dia kena full time. Dia tak boleh jadi ahli parlimen. Dia tak boleh jadi adun. Dia kena full time je. Dia jadi ahli parlimen je. Sebab itu kita letak seorang bekas Panglima Angkatan Tentera untuk jadi calon di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, bila pula ada peraturan kata adun tak boleh jadi ahli parlimen tak boleh jadi adun? Dalam Dewan Rakyat hari ini, kita ada Menteri Besar Selangor jadi ahli parlimen. Kita ada Menteri Besar Negeri Sembilan jadi ahli parlimen. Kita ada Ketua Menteri Pulau Pinang jadi ahli parlimen. Ada masalah Menteri Besar menang 32-0, rekod World Cup dunia. Jadi ahli parlimen. Ada salah ke? Tak salah.
Jadi itu bukan isu. Jadi tuan-tuan jangan risau. Dengan kebolehan dan kapasiti Yang Berhormat Dr. Samsuri, saya cukup yakin beliau boleh jadi ahli parlimen, beliau boleh jadi adun dan menteri besar pada waktu yang sama sebab orang lain dah boleh buat. Oh, dia kata Parlimen Kemaman ni mesti ahli parlimen yang full time sebab ada banyak masalah. Cuba tanya sikit, ahli parlimen mana sebelum ni di Kemaman, semuanya UMNO Barisan Nasional, maknanya tak buat kerja belaka. Sebab tu banyak masalah. Kalau ikut hujah dia lah. Jadi tak salah lagi bagi UMNO Barisan Nasional. Timbul lagi masalah. Bagi dekat PAS dengan PN lah. Betul tak logik dia? Dema ni bercakap ada masa dia ikut dan je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak kira part-time ni yang sekarang ni masalah ni sebab Perdana Menteri kita ni, Perdana Menteri part-time, Menteri Keuangan pun part-time. Yang dia full-time, ceramah. Dia penceramah full-time Malaysia. Ya. Itu masalah. Tapi kita ini. Cuma saya agak kesian dengan calon UMNO dan Barisan Nasional. Dia seorang bekas Panglima Angkatan Tentera, orang yang banyak berbakti kepada negara, ini kita jangan persoalkan. Cuma saya tak tahulah macam mana UMNO dan Barisan Nasional ketika mereka berbisik kepada Tan Sri, bekas Panglima Angkatan Tentera ni nak minta dia bertanding tu. Saya tak tahu apa benda sebenarnya yang diorang bisik kepada General ni. Ini kursi parlimen ke, ini kursi DUN? Saya tak tahu. Tapi saudara tengok video Tan Sri itu berucap. Kan? Jadi saya tengok dekat belakang tu muka Mak Sabu pun kelat, muka Ahmad Said pun kelat. Jadi saya tak tahu sebenarnya mereka bercakap apa dekat Panglima ni. Sehingga Panglima ni bersetuju untuk tanding. Saya tak tahu. Tengok sendiri viral. Video yang sudah viral itu. Jadi memang pada saya bersimpati dengan calon UMNO dan calon BN tersebut. Mudah-mudahan beliau dipelihara kesihatan, kita doakan yang baik belaka untuk calon-calon kita. Tentulah kita mendoakan yang terbaik untuk Dr. Samsuri, tapi untuk calon lawan juga kita doakan keselamatan dan kesihatan sebab kita nak pilihan raya kita ini berjalan dengan suasana yang muhibbah, suasana yang sihat. Dan kita mahu orang keluar mengundi dengan ramai. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, kita keluar mengundi ramai-ramai pada 2 hari bulan. Calon kita, calon nombor 2, Datuk Seri Dr. Samsuri. Kalau dulu Ustaz Alias menang 27,000, kalau Marang menang 41,000, kalau Kuala Terengganu mula-mula menang 40,000, lepas tu boleh menang 47,000, kita mesti cuba di Kemaman ini dulu menang 27,000, lepas ini kita nak menang lebih 30,000. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah saya doakan kita bekerja kuat, kita sampaikan penerangan ini kepada semua mereka yang mengundi. Kita ajak teman-teman, anak-anak kita, adik-beradik, saudara mara yang duduk di luar daripada Kemaman untuk dia pulang mengundi pada 2 hari bulan dan kita doakan kemenangan yang besar. Ini bukan kemenangan peribadi untuk Dr. Samsuri. Ini bukan kemenangan untuk parti semata-mata. Ini adalah kemenangan insya-Allah untuk perjuangan kita menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, khususnya di Terengganu dan terutamanya di Kemaman. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya mohon untuk berhenti di sini dan kemudian beredar tak lama lagi dari majlis ini ke acara yang lain juga. Saya doakan kebaikan dan keselamatan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Begitu.